haqqan. Itu iman yang berjaya. Berjaya seorang mukmin itu kerana iman, bukan kerana perniagaan, bukan kerana harta, bukan kerana dunia. Jangan salah faham ya. Itu kita tengok konsep Islami, ya. Itu kena faham dia. Ya, kita nak cari kekayaan apa? Kekayaan jiwa dulu. Ada kekayaan jiwa, baru ada kekayaan harta, baru ada kekayaan dunia. Kekayaan jiwa adalah syukur dan sabar. Oh. Pernah Nabi tinggal tahiyat awal. Pernah Nabi jangkau sampai 5 rakaat sembahyang. Ini bukan kelalaian. Bagi Nabi tidak ada kelalaian. Sahwun tidak ada bagi Nabi. Tapi Allah jadikan Nabi lupa. Hatta malaikat pun Allah jadikan lupa pada setengah keadaan. Kepada hamba-hambanya yang redha. Kepada hamba-hambanya yang Allah redha, yang banyak melakukan kebajikan, kadang-kadang tersalahlah si hamba tadi, melanggar apa-apa perkara yang dilanggarnya, maka Allah lupakan malaikat untuk mencatat. Sampai tahap tu, malaikat ni satu makhluk Allah yang perfect, yang tidak ada kesilapan. La ya'sunallah. Mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jadikan mereka juga lupa. Lupa untuk mencatat, menulis kesalahan hambanya yang ia redha. Itu ada hadis daripada Nabi. Ya. Hatta para malaikat begitu pun, walaupun begitu punya tegas, malaikat ini makhluk yang tegas, yang tidak pernah melanggar, tidak pernah tersalah, tidak pernah silap, maksum 100%. Namun dilupakan Allah. Apatah pula Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, walaupun maksum, tapi Allah lupakan juga mereka. Lupanya ada faedah. Itu kata musannif, setengah daripada beberapa faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita supaya kita ketahui akan dia seperti barang yang kita ketahui akan hukum sujud sahwi. Nabi kalau tak lupa, kita tak tahu nak ambil alih. Macam mana selesai masalah? Kalau kita lupa, kita lupa rakaat, macam mana kita nak buat? Atasi masalah tu. Tidak ada contoh, tidak ada dalil. Maka itu Allah jadikan sebagai dalil. Nabi dilupakan, maka Nabi pun sujud sahwi. Adalah kita sebagai hamba umatnya yang bukan maksum, maka tidak kita dapat mengatasi masalah. Kita pun sujud sahwi. Begitulah hukumnya. Ya, ketahui akan hukum sahwi dalam sembahyang daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalamnya, dan betapa menunaikan sembahyang dalam ketakutan, ya, dan dalam kesakitan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak dikatakan bahawasanya demikian itu hasil perkataan Nabi. Maknanya Nabi juga disakitkan oleh Allah. Pernah jatuh daripada kuda. Tapi Nabi sebenarnya kalau menunggang kuda ni kalah lagi penunggang-penunggang kuda yang berpengalaman. Tapi Allah jadikan juga Nabi jatuh kuda. Maknanya bila jatuh kuda, jadilah masalah kepada Rasulullah bila nak sembahyang, tak boleh sembahyang diri. Kena sembahyang duduk. Adalah dalil sembahyang duduk. Nampak ya? Kalau tak jadikan Nabi sakit, macam mana Nabi nak sembahyang duduk? Tak ada sebab. Ya, maka itu dijadikan sebagai satu keuzuran supaya umat dia dapat mengambil pelajaran dan menjadi sebagai pedoman dalam masalah kiranya berlaku seumpama sakit sebagainya, maka adalah dalil daripada Nabi pernah menjadi demikian. Ya, maka itu Nabi-Nabi juga disakitkan oleh Allah. Tapi sakit itu bukan membawa kerendahan, menjatuh martabat mereka, tidak. Ya, sakit yang tidak membawa kepada terjatuh atau jatuhnya martabat mereka sebagai seorang rasul, tidak. Macam kita banyaklah sakit-sakit yang berat-berat, ya. Sikit macam Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul, dibatadaklah penyakit itu, penyakit berat-berat, ya, yang boleh bawa kepada menjatuhkan martabat mereka sendiri, tidak, ya. Korak ke panau ke, ya, batuk bersin, tak ada. Kan Nabi-Nabi tidak ada, ya. Benda pening pun kengerian, pening gitu, ya. Demam, demam dia kuat.
Itu Nabi-Nabi, ya. Antaranya. Baik kata musannif lagi. Sembahyang dalam ketakutan. Salat syiddatul khauf dia panggil. Syiddatul khauf. Sembahyang dalam peperangan. Macam mana nak sembahyang dalam peperangan? Ini juga berlaku pada Nabi. Ya. Kalau tidak ada demikian, maka tentulah pernah Rasulullah sebelum turun syariat sembahyang dalam keadaan ketakutan, syiddatul khauf, Nabi pernah tinggal sembahyang dengan para sahabat semua. Sembahyang maghrib, tinggal sembahyang asar, tinggal sembahyang maghrib 2 waktu. Ya, kerana ketika itu berlakunya peperangan, bercamuk peperangan, jadi tak ada cara lagu nak sembahyang, sedangkan belum turun lagi wahyu daripada Allah, ya, mengizinkan sembahyang, kaedah tata cara sembahyang dalam keadaan takut. Satu ketika, maka itu kata sahabat, ya Rasulullah, kita dah tinggal sembahyang. Kata Nabi, kita bukan melampau, kita tidak ekstrim. Tapi belum ada lagi hukum turun daripada Allah bagaimana mengatasi peperangan sembahyang, mengatasi dalam keadaan kita berperang, bagaimana kita nak sembahyang. Kemudian daripada itu baru turun syariat. Ya, ini di antara beberapa perkara yang bukan membawa kelemahan Rasul, ya, tapi tetap Rasul-Rasul maksum, tapi hanya sebagai untuk membina hukum bagi tujuan syariat, untuk kemudahan dan juga pembawaan kepada umatnya sendiri. Wallahu a'lam. Sambung, ya. Jadi kata musannif, ya, kita baca di atas tadi, seumpama Nabi sakit, Nabi Muhammad SAW, dan tiada dikatakan bahawasanya demikian itu hasil perkataan Nabi. Artinya, maka tiada faedah pada jatuh demikian itu arat dengan mereka itu, kerana bahawasanya kita kata bermula dilalah fi'al itu terlebih kuat daripada dilalah qaul. Dilalah fi'al, dilalah qaul ni artinya urusan yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Itu bab hadis. Dan ma'al mustalahul hadis kita mengaji bab itulah, ya. Pertama sunnah qauliyah, perkataan. Kedua sunnah fi'liyah, perbuatan. Macam sembahyang tasbih, itu sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah. Nabi tak nampak lagi Nabi buat sembahyang, belum ada hadis menunjuk Rasulullah sembahyang tasbih. Tapi Nabi ada suruh sahabatnya sembahyang. Nabi ajar dia bagaimana sembahyang tasbih. Itu kita panggil sunnah qauliyah. Ya. Nabi habaq dia buat begini, baca sekian-sekian banyak tasbih begini. Nabi sendiri tak buat. Ya, maka itu ada ulama mempertikaikan sembahyang tasbih itu pada hakikatnya tidak wujud. Tidak wujud. Ya, ada ulama menafikan adanya sembahyang tasbih. Ya, begitu. Jadi maknanya itu antaranya dipanggil sunnah qauliyah, perkataan. Jadi dalam perkataan yang kita sebut tadi ini, kalau Rasulullah dalam soal macam tinggal rakaat, ini perkara yang berlaku dengan perbuatan Nabi sendiri. Kalau Nabi cakap, tak kuatlah. Nabi kata kalau kiranya lah Nabi tak berlaku lah lupa ke Nabi cakap pada sahabat, kalau hampa tinggal rakaat, hampa sujud sahwi. Jadi masalah. Dia tak tahu lah mana sujud sahwi. Contoh yang lagi berlakunya seperti dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah dengan rombongan muslimin yang begitu ramai untuk nak mengerjakan haji, tapi dihalang oleh kafir Quraisy, maka Nabi tidak dibenarkan untuk buat haji. Jadi Nabi hanya kena tahlul ihsar namanya. Kena tahlul sebab sudah niat ihram, ya, di Kanu Manazil Zulhulaifah, sudah berniat ihram haji, sudah masuk Mekah, tak boleh buat haji. Ya, bila tak boleh buat haji kena tahlul ihsar. Mereka telah nak tahlul ihsar, Nabi pun suruh dia tak pernah buat haji, tak pernah. Nabi terus kata, kita boleh bercukur sekarang, boleh bergunting dan bercukur sekarang. Itu perkataan. Tapi Nabi tak tunjuk. Para sahabat duduk berdiri, tercegat. Ya, tak buat apa. Ya, Nabi pun masuk ke kemah. Ada Ummu Salamah, Hindul Ummu Salamah, isterinya dalam tu. Dia kita tengok, dia tak mau dengar cakap saya. Saya arahkan mereka suruh cukur, suruh gunting, mereka tidak ikut perintah saya. Nampak? Inilah keadaan umat aku ni.
Itu perkataan Nabi suruh cukur. Dia tak pernah tahu bagaimana kaedah mencukur. Akhirnya Hindun Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau sendiri yang cukur biar dia tengok?" Pada hakikatnya dia tak tahu. Itu kita katakan sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Lebih kuat sunnah fi'liyah. Fi'liyah perbuatan, qauliyah perkataan. Perbuatan itu lebih jelas daripada perkataan. Kalau kamu bercakap saja, mungkin dia tak tahu nak buat. Tapi kalau kamu buat dengan perbuatan, kamu tunjuk sendiri, tentu mudah bagi mereka mengikut. Maka Nabi pun terus keluar daripada kemah, Nabi pun cukup. Semua pakai cukup. Jadi itu maksud kata sini, yang dia katakan tadi ni, dilalah fi'il itu lebih kuat daripada dilalah qaul. Itu maksud dia. Ya. Sebab tu Allah jadikan Nabi lupa. Lupa betul. Tapi kalau Nabi cakap dia, kalau hampa lupa rakaat, hampa sujud sahwi, lagi dia berbengang. Macam mana sujud sahwi tu? Sujud tu sujud apa? Ya, lagipun sujud ni bukan perkara kecil, perkara besar. Kita bukan boleh suka-suka sujud kepada Allah. Melainkan melalui ada syariat, ada perintah. Macam sembahyang kita. Ya. Ada dalam bab sembahyang hajat, tak silap saya ada setengah-setengah kitab yang ditulis lah. Mengatakan sembahyang hajat ni, bila kita rukuk pada sujud yang akhir tu, maka kita boleh minta doa. Ya. Kita boleh sujud. Maknanya habis bagi salam, dah bagi salam, tu ada satu kaedah sembahyang hajat. Habis kita bagi salam, kita lakukan satu sujud lagi. Di luar sembahyang, satu sujud lagi, maka kita mohonlah kepada Allah apa hajat kita dalam sujud tu. Jadi sujud ni sujud apa nama dia? Sujud hajat. Tidak ada sujud hajat dalam ajaran Rasulullah. Maka tu tak boleh. Ya, kita nak sujud dengan suka-suka kita, dengan cara kita, dengan fikiran kita, dengan nafsu kita, tak boleh. Sujud mesti ada pertunjuk daripada syarak. Antaranya sujud syukur berlaku di luar sembahyang. Sujud sajadah kerana membaca atau mendengar ayat sajadah. Sujud tilawah, kita baca Quran di luar sembahyang. Kita jumpa ayat-ayat sajadah, kita sujud. Itu sujud tilawah nama dia. Ya. Lagi satu sujud bakti yang kita buat, sujud ratibah dia panggil. Itu sujud yang kita lakukan dalam sembahyang. Lagi sujud sahwi. Ya, kerana kita tertinggal atau melakukan mana-mana, meninggal mana-mana sudah ba'a, atau melakukan perkara yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Itu dihukum orang yang dinamakan sujud sahwi. Ya. Dia ada lagi apa sujud apa? Tidak ada, itu saja. Maka yang lain daripada tak boleh. Ini ada pertunjuk daripada hadis. Ini semua ada pertunjuk daripada hadis, hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Nabi buat sendiri. Tunjuk dengan praktikal. Ya. Kalau Nabi bercakap, dia tak tahu nak sujud sahwi macam mana. Nabi, Allah jadikan Nabi lupa, Nabi sendiri sujud sahwi. Sunnah perbuatannya itu lebih jelas daripada sunnah perkataan. Itu maksud dia. Faham ya? Ya. Apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ya, dia mesti melalui dilalah fi'liyah. Itu disebut tadi. Lebih kuat daripada dilalah qaul, karena bahawasanya terkadang mengiktikad oleh mukallaf perkataan itu bahawasanya ia hendak memudahkan bagi kita. Maka menyalahi ia akan dia seperti bahawa mengembali oleh orang yang lupa akan sembahyang dia pada awalnya dan dia tidak sampai kepada sujud sahwi. Kalau tak buat macam tu, nanti orang lupa. Ya, ni ada juga timbul. Orang lupa baca kunut subuh, dia buat sembahyang lain. Ya, dia tak tahu sujud sahwi. Orang tak ngaji, masalah ni pasal tak ngaji ya. Ya. Kalau bagi kuliah, dengan kuliah tentu dia boleh buat perkara ni. Dia pun dia tak pernah tengok orang lupa ke sujud sahwi. Bila berlaku kepada dia, dia tak tahu hukum sujud sahwi. Bila tinggal kunut subuh, ya, dia pun buat lain. Tak itu. Jangan kata itu. Ni orang alim di sini ni. Orang alim. Ya, guru pondok. Sama. Guru pondok. Lantik jadi imam. Pilih jadi imam dari misalnya Imam Ziyad lah. Guru pondok. Fasih baca kitab Arab. Ya. Jadi guru pondok. Sembahyang raya. First time sembahyang raya di masjid yang dilantik jadi imam. Kebetulan dia tinggal takbir yang 5 kali pada rakaat kedua. Rakaat kedua, dia bangun terus,
baca Fatihah. Dia lupa nak takbir. Dah bagi salam habis semua, dia kata apa? Ya. Kita tadi dah tertinggal ya, takbir untuk rakaat kedua, maka tu kita sembahyang sekali lagi. Nampak? Sembahyang sekali lagi tu jadi sembahyang apa? I'adah. Tidak ada i'adah, sembahyang sunat tidak ada i'adah. Yang ada i'adah hanya sembahyang fardu. Sembahyang fardu ada i'adah. Tuan-tuan sudah sembahyang maghrib di sini. Tiba-tiba tuan-tuan nak balik lah. Pergilah ke mana-mana. Tiba-tiba singgah satu tempat di mana mereka baru nak mengerjakan sembahyang jamaah maghrib. Sunat, tuan ikut lagi sekali. Nampak tak? Sembahyang berjamaah. Tapi sembahyang yang kedua itu hukumnya sunat. Sekali je boleh ulang. Dengan imam yang berbeza. Tak boleh imam yang sama. Nampak Sama juga kalau tuan-tuan sekarang sudah sembahyang, kita istimewa sembahyang subuh kan. Dah habis sembahyang subuh, kita balik ke rumah, isteri tak sembahyang lagi. Dia duduk tunggu kita balik. Dia kata, abang, kita sembahyang abang pula. Tadi abang sembahyang subuh di masjid, jemaah. Sekarang saya nak sembahyang abang pula. Boleh ke tak boleh? Boleh. Abang tu boleh sembahyang lagi sekali. Tapi dengan syarat, sembahyang i'adah itu dibuat dalam bentuk jamaah. Tak boleh mufrad. Dia mesti jamaah. Ya, jadi abang jadi imam. Isteri jadi makmum. Cantik kan? Cantik macam tu kan? Ini i'adah dia panggil. Sembahyang sunat tak boleh i'adah. Macam sembahyang raya tadi. Imam istihar. Masjid pula, masjid besar. Jamaah dekat 2,000 jamaah. Ya. Kita sembahyang raya sekali lagi. Sembahyang raya tadi, sebenarnya sembahyang raya tadi dah sah dah, betul dah. Tak ada silap apa-apa. Kerana takbir yang 7 kali itu masuk dalam kumpulan sunat hayat. Bukan sunat ab'ad. Sunat ab'ad pun hanya sujud sahwi. Ya. Dia bukan membatalkan sembahyang, bukan sembahyang tu batal. Ya. 2,000 jemaah duduk belakang dia, seorang pun tak faham. Itu dia punya teruk. Semua pakai sembahyang balik. Nampak tak? Ini cerita dia. Ini pernah berlaku lah. Nampak tak? Hebat lah. Na'udzubillah. Itu kita faham Jadi tidak sebab. Macam Syekh tadi lah. Dah sembahyang subuh, lupa kunut, sembahyang lain. Pasti faham sembahyang lain. Tak sah ke sembahyang tu? Kunut itu sunat ba'ad. Tapi dia tak mengaji kata sunat ab'ad. Kalau tinggal sunat, sujud sahwi bukan wajib pun. Nampak? Tu dah. Banyak. Hari ni pasal tak mengaji. Tadi saya mari tadi nak naik tadi, azan sedang bunyi. Penuh duduk berdiri di kolam hayang. Tak ambil uduk. Semua duduk tunggu azan. Tunggu azan habis baru nak ambil uduk. Tu satu lagi tak cerdik. Nampak? Ramai macam tu kan. Bila azan pakat berdiri di kolam, tak mau ambil uduk lagi. Apakah wajib ke jawab azan tu? Ya. Kita dah ramai sekarang, lebih daripada seorang. Jawab azan sudah jadi sunat kifai. Kalau seorang, sunat aini. Kalau ramai, sunat kifai. Seorang jawab, yang lain tak payah. Hampir ambil dah sembahyang. Lagi satu, dah lewat ambil sembahyang, dia tak sempat nak sembahyang sunat pula. Dah, habis-habis ambil uduk, naik. Bila dah qamat. Tak sempat sembahyang sunat. Nampak? Tak cerdik. Kerana menangguhkan ambil uduk. Pasal apa nak kena tangguh, tak ambil uduk lagi? Uduk tu wajib. Syarat sah sembahyang. Wajib kena segerakan. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Al-Quran kata. Apabila kamu sudah pasti untuk diri pada sembahyang, maka hendaklah kamu basuh muka kamu. Al-Quran turun ayat tu. Ayat 6 surah Al-Maidah. Nampak? Hukum wajib ambil wuduk dengan segera nak sembahyang. Dah tangguh pula dah. Pasti nak jawab azan. Nampak? Tak cerdik. Pasti apa tak cerdik? Pasti tak ngaji. Ya. Ini masalah kita. Penuh di kolah. Nampak? Duduk berdiri, tercekat. Duduk tunggu sampai habis azan, baru nak ambil wuduk. Pasti apa nak kena berdiri? Ya. Oh, hormat azan. Wajib ke? Sunat. Sunat apa? Sunat kifayah, bukan sunat ini. Pasal semua lebih pada seorang. Seorang dah jawab lah. Orang masjid ni ramai dah jawab dah azan. Jadi kamu hanya jadi sunat kifayah. Nampak? Kalau orang dah azan, orang dah jawab, kamu tak payah.
Saya kata begitu lah. Terus ambil uduk. Sebab semayang tu, uduk tu wajib. Kena ambil dengan segera. Nampak tak? Ini kita tak faham. Banyak benda tak faham. Ya. Semayang kunut ni, doa kunut lagi. Kunut. Angkat tangan kunut tu bukan hukum ikut imam. Dia tak masuk. Angkat tangan tu tak masuk ikut imam tau. Dia tak masuk dalam bab jamaah. Nak baca kunut, angkat tangan pun boleh. Tak mau angkat tangan pun boleh. Betul tak? Saja kita kaitkan sikit lah. Fiqah ni. Ya. Kita nak angkat tangan, nak baca kunut depan tangan pun boleh. Nak baca kunut, angkat tangan pun. Tak kena mengena dengan jamaah, tak kena mengena dengan imam. Dia hukum lebih kepada orang yang baca kunut ataupun orang yang mengaminkan kunut. Dah habis imam sebut wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habislah. Dia duduk tahan tangan lagi. Imam dah turun dari sujud, duduk tahan tangan. Ini pasal apa? Nampak? Tak reti nampak? Duduk tahan tangan. Yang teruk tu dia turun dengan tangan lutut terus. Tak apa, lutut nak kuat. Kalau lutut tak kuat, dia turun tak cerdik juga. Imam sallallahu alaihi sampai wa ala alihi wa sahbihi wasallam jatuh tangan. Habis. Dah habis nak doa, duduk tahan dengan tangan lagi. Tahan. Sampai bunyi ke imam baru dia lepas tangan. Allah. Itu barang very simple lah, masalah itu kecil. Biar ramai yang dia tak faham. Nampak? Dia tak tahu angkat tangan tu apa hukum. Ya, mengaminkan doa imam tu ya. Doa kunut ratibah kita panggil. Kita baca doa kunut biasa. Kunut nazilah yang kita baca tadi lah. Kunut nazilah ni tidak amin. Dia bunyi asyhadu. Jangan bunyi amin ya. Kalau kunut subuh amin. Fa innaka taqdi kita baca sekali. Bila dia baca kunut nazilah kita sebut asyhadu. Aku saksikan. Jangan kita amin lah. Di mana sebut? Buka dalam Furu'ul Masail. Asyhadu Al-Fatani buka. Itu dalam tu ada. Dalam kitab apa? Furu'ul Masail. Kitab lama. Kitab masalah hukum. Masalah. Yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dalam tu ada sebut. Dia bagi dalil nanti buka kitab di mana sebut. Bunyi dia asyhadu. Amin baca kan, imam baca doa nazilah, kunut nazilah tu, doa nazilah tu kita hanya asyhadu sampai habis. Ya. Kalau doa kunut subuh tu amin. Ada beza tau. Itu semua kena faham lah. Walaupun benda tu kecil kan, tapi kita buat dengan sempurna, buat dengan ilmu kan, ya. Baru kita nampak. Sabar, kita baca balik apa yang kita sambung ni bab Nabi ni, ya, cerita hadis. Maka menyalahi ia akan dia seperti bahawa mengembali oleh orang yang lupa ke sembahyang daripada awal dan tiada disampaikan tersujud sahwi dan sembahyang oleh orang yang sakit dengan berdiri. Kalau tak ada lah dalil-dalil daripada Nabi. Nabi sakit. Kalau Allah tak bagi Nabi sihat dan tak pernah sakit, Nabi sembahyang berdiri. Umat dia sakit. Bila umat sakit, macam mana nak buat? Tak ada dalil Nabi sembahyang duduk berdiri juga. Susah kan? Maka tu Allah jadikan Nabi sakit. Ya, Nabi tak boleh bagi sakit lutut, tak boleh lah. Sakit lutut ni satu kelemahan sebenarnya, ya. Satu kelemahan dalam masalah kesihatan kita, itu sakit lutut, ya. Allah bagi Nabi jatuh kuda. Ya. Nabi tak boleh sakit lutut sebab rukuk Nabi betul. Nabi punya rukuk dia betul. Kaedah rukuk Nabi memang perfect. Sebab tu Nabi tak kena sakit lutut. Kita rukuk tak betul, kaki kita sakit lutut tu. Nampak tak? Kita sakit lutut ni tuan-tuan, sebab kita punya rukuk tak betul. Tak ikut kaedah bayan daripada Nabi. Nampak tak? Itu masalah dia. Ya. Kita rukuk, kita lebih kepada memberikan beban kepada pinggang. Itu yang kita jadi masalah sakit lutut tu. Maka pinggang tu yang menyebabkan lutut kita sakit. Ya. Itu punca. Ya, jika ambil beban tu kita kena bagi kepada lutut. Nampak tak? Lutut dengan tangan kita. Tangan tu tekan kita lutut tu. Macam ada beban. Ya, bubuh 20 kilo punya beras tak jatuh. Itu rukuk betul. Rukuk, bila kita rukuk tu bubuh 20 kilo punya beras belakang kita tak jatuh.
Kita boleh tanggung 10 minit. Boleh tanggung 10 minit, itu makna lutut kita elok. Rukuk kita betul. Tak ada seorang tekan kita. Masa rukuk tu, anak-anak kita besar-besar, tekan ayah. Tekan dia. Kalau ayah tak jatuh, rukuk tu betul. Tapi kalau tekan ayah jatuh, rukuk tu tak betul. Nampak tak? Ya. Kami mengaji macam tu. Saya mengaji macam tu di Aceh. Macam tu ya. Tok Guru tunjuk ya. Macam tahap tu. Ya. Kerana dia hubung kait dengan kesihatan, hubung kait dengan sorat, hubung kait dengan saraf, hubung kait dengan kita punya kita punya hormon ya, penting. Sebab tu Nabi tak boleh tak bagi sakit lutut kat dia. Jadi nak bagi sakit juga, kaki Nabi nak bagi sakit juga, kena buat cara lain lah. Allah bagikan Nabi jatuh kuda, nampak tak? Ya, jatuh tangga tak kena lah. Pun tak kena. Nampak tak? Jatuh tangga pun tak kena juga. Ya, sebab kaedah Nabi naik turun tangga semua betul, tak silap. Kaedah Nabi berjalan betul, kaedah Nabi berdiri betul, kaedah Nabi tidur betul, kaedah saraf-saraf Nabi itu letak betul. Maka tu tak boleh sakit. Kita hari ni sakit bukan pasal jatuh kuda. Sakit pasal saraf kita tidak teratur, tidur tak betul, cara letak punggung kita tak kena, cara letak kepala kita tak betul. Sebab tu kita sakit saraf, banyak masalah saraf ya. Ini Ibnu Sina sebut tuan-tuan, ada kitab daripada Ibnu Sina. Ya, cari kitab-kitab biasa tak jumpa. Ya, Ibnu Sina yang tulis. Apa hubung kait rukuk dengan i'tidal? Apa hubung kait i'tidal dengan sujud? Apa hubung kait sujud dengan antara dua sujud? Apa hubung kait jari jemari bila kita tekan? Kita nak naik daripada sembahyang tu, kita tekan, kita naik. Daripada kita sujud kedua, kita nak bangun, kita duduk dulu sementara, kita duduk sekejap istirahat, kemudian kita tekan dua tapak kaki kita, dua tapak tangan kita naik. Apa hubung kait tapak tangan tu? Apa kena-mengena? Bukan pasal orang tua, orang muda kena buat. Tapi hari ni banyak orang muda tak buat. Dia kenjui terus kan. Tak tekan tapak tangan. Nak kata-kata aku ni kuat, nak lutut aku bagus. Tunggu tak lama sakit lutut sakit. Nampak ya? Tak lama. Ini proven tuan-tuan. Sebab saya hayati benda-benda itu, saya bercakap. Saya bercakap ni atas pengalaman saya dan juga keadaan saya sendiri. Saya akan boleh rasa. Ya. Bukan kita dengar-dengar cakap ya. Orang boleh cek. Kalau cakap saya bersugi, memang gigi kita elok. Gigi saya elok. Tu saya bercakap bersugi, berani abang. Bersugi itu bagus. Sebab kita ada gigi elok. Kan? Nah. Tak maaf nah. Itu dah. Bukan kita nak menunjuk. Ya, kita nak suruh orang bersugi, gigi kita kena elok. Tutup guru Oh, Nabi suruh bersugi tak boleh sembahyang. Dia tengok gigi ustaz beronggoh. Nampak ya? Kabur maqtan 'inda an taqulu ma la taf'alun dalam Quran itu. Amat besar kebencian Allah ya. Apa yang kamu kata tidak ada pada kamu, tidak kamu kata. Enggak. Ya. Tuhan marah. Kita nak cakap, kita suruh biar benda tu ada dalam kita. Ya, macam lutut tadilah. Ya. Kalau kita ada sakit lutut, nak suruh orang betul lutut je lah. Pun tak erti macam mana nak betul lutut, itu kita kena amal dulu. Kita kena amal dulu dan kita ada ilmu tu dulu. Itu paling penting ya. Faham ya? Wallahu a'lam. Sambung. Baik. Jadi kata musannif, dan jikalau hasil baginya musyaqqah, yang payah yang sangat sekalipun, kerana mengambil dalil ia dengan bahasanya jikalau tiada ia hendak memudahkan akan kita, nescaya berbuat ia akan dia. Dan ada pun perbuatan maka tidak dapat padanya oleh yang demikian itu, kerana bahawasanya tidak berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi, daripada perbuatan Rasulullah, kemudian daripada sudah melihat seorang itu, kemudian daripada subut tetap, dan kerana tidak berbuat Nabi SAW bagi dirinya melainkan terlebih afdal. Nampak tak? Apa yang Nabi buat tu, Nabi buat semuanya afdal, mesti ada kelebihan. Apa yang Nabi buat semua, contohnya sembahyang, Nabi angkat tangan. Mazhab Syafi'i lebih sikit angkat tangan daripada mazhab lain. Imam Syafi'i ini selalu dia lain sikit daripada tiga mazhab. Ya, tiga mazhab ni dia mungkin sekali, tapi Imam Syafi'i dia lain. Tengok macam kunut sudah. Kunut subuh, Imam Syafi'i saja yang kata ada kunut subuh. Lagi tiga mazhab tidak ada. Ya, tidak ada. Bukan kata Imam Syafi'i tak tepat. Bukan kata Imam Syafi'i tak faham ya. Ya. Itu pendapat dia sendiri. Dia ada kajian yang lebih luas. Dia dapat mengkaji berdasar kepada ilmu-ilmu alat yang cukup luas. Imam Syafi'i, dia boleh faham macam itu. Ya. Kelebihan dia.
daripada imam-imam yang lain, ya, kerana keluasan al-mu'allatnya begitu jauh dan begitu banyak. Maka itu dia mengeluarkan fatwa-fatwa. Dia sudah berguru dengan Imam Malik, dia tahu mazhab Maliki. Dia sudah berguru dengan murid pada Imam Hanafi, dia tahu mazhab Hanafi. Nampak? Tapi kenapa dia tidak mengikut Imam Maliki, tidak ikut Imam Hanafi? Nampak? Ya. Contoh kita mengatakan. Jadi maknanya dalam hukum murtad, barang siapa yang murtad, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang murtad maka batal habis semua amalan dia. Semua amalan dia batal. Kecuali haji tak batal. Haji dia tak batal. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Hanafi pula kata, barang siapa murtad, yang batal haji ya, yang lain tak batal. Tengok. Jauh sekali kan? Bukan artinya dia salah. Ijtihad dia bergantung kepada ilmu dia sendiri. Ilmu dia menjangkau begitu tinggi yang kita tak dapat menduga, tak boleh faham ilmu dia. Ya, kalau sekarang kita ada PhD tak dia benda lagi. Ya, tak sampai kuku tak sampai lagi. Ya, PhD baru satu buku. Kita baca satu buku kan, ya. Tak dia benda kan. Ini kita kena faham. Itu Rasulullah, itu sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama mujtahid, punya kearifan ketinggian ilmu mereka. Baik. Maka itu dikatakan tadi ini, ya, apa yang berlaku pada Nabi, perbuatan Nabi, sunnah Nabi, gerak Nabi, semuanya ada faedah, ada kebaikan. Nabi tak akan buat perkara sia-sia. Itu kita kena faham. Ya. Jadi Nabi kalau dalam mazhab Syafi'i, kita sembahyang angkat tangan. Dia suruh angkat tangan pertama takbir atau ihram. Angkat tangan yang kedua ketika kita nak rukuk. Angkat tangan yang ketiga kita bangun daripada rukuk kemudian tidal. 3. Angkat tangan yang keempat sesudah kita bangun untuk rakaat yang ketiga. Sesudah 2 kali sujud dalam rakaat kedua, kita nak bangun untuk rakaat ketiga sama ada maghrib ataupun zuhur ataupun asar ataupun isya, maka sunat lagi kita angkat tangan. Jadi 4 tempat. Berbeza dengan mazhab. Mazhab lain tak macam tu. Hanafi sekali dia angkat mula, lain tak angkat tangan dah. Angkat tangan Nabi itu menurut Imam Syafi'i mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Ya. Kutiak Nabi tak buat. Ada hadis ada tu. Dia ada hadis Nabi buat macam tu. Maka dia boleh fatwa macam itu. Jadi maknanya kita pun kena buat macam tu lah. Kita tengok banyak orang tak ambil kisah nak angkat tangan ni kan. Dia pandang benda tu simpul. Angkat tangan pun angkat sekerat. Action gitu. Ya. Sampai bawah dada. Tak kena. Itu keadaan dia. Ya. Semuanya ada sebab. Jadi kita perhatikan setiap gerak-geri Rasulullah dalam ibadat solat ni mengikut mazhab Syafi'i lah, ya, ada dia punya faedah. Maka itu kita ikut. Yang itu paling penting. Kerana perbuatan dalil dengan fi'liyah, perbuatan lebih kuat daripada dalil daripada qauliyah, perkataan. Baik. Dan ada pun perbuatan maka tidak dapat padanya oleh yang demikian itu kerana bahawasanya tidak berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi SAW, kemudian daripada sudah melihat oleh seorang itu, kemudian daripada subut daripada kerana tidak terbuat Nabi SAW bagi dirinya melainkan terlebih afdal. Maka jika dalil fi'li itu terlebih kuat daripada dalil qauli. Perkataan seperti hikayat yang telah lalu sebutnya pada tahun Fathu Mekah. Nabi menyuruh berbuka puasa Ramadan. Dan pada tahun Hudaybiyah, Nabi menyuruh bercukur. Nampak tak? Maka tidak dikerja oleh seorang. Maka tatkala melihat mereka itu akan Nabi berbuat akan demikian, maka bersesak-sesak mereka berbuat demikian. Macam dalam tahun pembukaan kota Mekah. Buka kota Mekah tu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nabi dan para sahabat semua berpuasa masuk Mekah. Tahun ke-10. Ya, masuk Mekah. Jadi bila masuk Mekah tu, Nabi dalam keadaan puasa. Nabi suruh buka. Nabi suruh dia buka, dia tak buka. Nabi kata boleh, kamu boleh buka puasa. Nabi tak tunjuk macam nak buka puasa. Nabi ambil kurma makan baru dia buka. Tidak. Ya? Kalau cakap-cakap dia tak buat. Sebab tengok perbuatan. Perbuatan itu lebih kuat daripada perkataan. Itu maksud kita nak baca sekarang ini. Maka tu Allah jadikan Nabi lupa. Apa-apa pun lah pada pandangan kita nak ambil dalil daripada Rasulullah, kita lebih lihat kepada dalil-dalil perbuatan. Dalil-dalil yang bersifat perbuatan lebih kuat daripada dalil-dalil yang bersifat perkataan. Faham ya? Nabi buat sendiri. Macam Hudaybiyah tu yang kita sebut tadi lah, cukur rambut. Sahabat pun ikut cukur. Nabi buka puasa, pada tahun buka kota Mekah tu, Nabi pun makan kurma, sahabat pun buka puasa. Cuba Nabi kata, buka puasa,
Nabi tak tunjuk, dia tak buka. Nabi tak buka lagi dia kata, macam mana kami nak ikut? Nampak tak? Tak boleh melampaui melebihi Nabi. Nak tengok Nabi buat. Masuk waktu dah, silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan, silakan. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nusurahu wa wala. Ya. Dan setengah daripada beberapa 213 bawah tu. Ya. Dan setengah daripada beberapa faedah tersabar daripada dunia. Itu Nabi. Nabi tak ambil dunia, tak ada. Tak ada tunjuk dalil kata Nabi ambil dunia. Tak ada. Sedikit pun tidak ada mana-mana dalil sama daripada Quran pun hadis Nabi mengambil dunia ataupun melebihkan dunia atau mengambil kemewahan dunia, tidak ada. Ya, itu jelas. Yang tu Nabi sendiri tak buat benda tu. Artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Bermula demikian itu bahwasanya apabila melihat oleh manusia akan makam segala penghulu yang amat mulia yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluknya dan pilihannya daripada segala hambanya serta barang yang jatuh bagi mereka itu daripada demikian itu arat, nescaya senanglah hatinya dan bersabar ia daripada dunia. Itu berlaku kepada Nabi. Memandangkan Nabi tidak pernah ambil dunia, di mana sahabat-sahabat juga yang menerima nasib yang sama, yang miskin tidak menjadi gundah, tidak jadi bimbang, tidak jadi duka cita, kerana Nabi yang mulia itu pun menjauhkan daripada dunia, tidak mengambil kemewahan dunia. Jadi maknanya itu sebagai suatu perkara yang harus bagi Nabi, walaupun dunia itu penting, tapi Nabi tetap menyisihkan diri pada dunia supaya menjadi satu pegangan besar, kerana dunia ini adalah sesuatu yang akan membawa kepada kemudaratan dan kejatuhan dan juga sesuatu yang boleh mencabar iman dan boleh bawa kepada kekufuran. Ini dunia, ya. Fakadal fakru ayakunal kufra, Nabi kata. Hampir kepapaan itu boleh bawa kepada kufur. Nampak tak? Kalau orang yang tamak dunia lah, ya. Bila kufur tu, bila kurang dunia dia, mula dia duka cita. Nampak tak? Ya? Tak ada RM2 kat, tak ada harta, tak ada apa nak makan, seperti yang berlaku di Gaza sekarang ni. Ya? Kalau tidak di iman, boleh bunuh diri. Kalau tidak di iman, boleh buat kerja-kerja haram. Merompak, mencuri, bagai-bagai lagi. Ini artinya tidak berlaku. Sebab itu Nabi tolak dunia 100%. Nabi langsung tidak mengambil dunia 100%. Tetapi sahabat-sahabat dia tidak halang mereka. Nabi tidak menghalang mereka, kamu kena macam aku. Tidak. Ya. Ini pernah berlaku kepada Rasulullah sendiri ketika Rasulullah sedang tidur di atas pelepah kurma. Bukan tidur atas tilam. Bukan tidur atas selang belen. Ya. Tidur atas pelepah kurma. Berbalok belakang, berbekah. Umar masuk-masuk tengok-tengok, ya Allah, menangis dia. Rasulullah tanya, kenapa engkau menangis? Dia jawab, dia kata, Kaisar Rom, Kaisar Parsi, dia kata, ya. Depannya adalah raja-raja begitu, ya, kerajaan yang besar, hidup dengan begitu selesa, sedangkan kamu lebih daripada itu Rasulullah. Engkau adalah Rasul. Tidur atas pelepah kurma. Ya. Nabi pun jawablah, ya. Maka kita adalah hamba Allah, kita akan kembali kepada Allah, ya. Dan dunia ini memang suatu yang membawa kepada kemudaratan. Jangan kita lupa. Pernah satu ketika Nabi sembahyang tahajud malam. Memang tak tinggal. Satu malam Nabi tinggal. Terlena. Isteri-isteri Nabi sendiri. Lepas pakat-pakat tengok Nabi tidur atas selapih kain, dia kata. Ya? Atas tanah kasar, hampak selapih kain, Nabi tidur. Boleh bangun sembahyang tahajud. Dia kesian, dia lapik dua keping. Dia bubuh dua helai lagi kain, bagi tebal sikit, bagi sedap Nabi tidur. Terus Nabi lena, tak bangun. Bangun subuh lah bangun. Tahajud tak buat lah. Nabi kata, ni kerja siapa ni? Pasal apa ni? Pergi jadi lagu ni. Dia kata, kami nak bagi Nabi Rasulullah supaya dapat tidur dengan nyenyak, kan? Duk tengok Nabi tidur atas selai kain aja. Kami begitu hibah. Dia nak bagi Nabi sedap. Itulah kamu kata. Nabi kata, inilah dunia.
Bila kamu lakukan demikian itu, kita hari ini tilam tebal-tebal, lagi tak bangun. Bukan lagi yang mulai. Subuh pun tak sampai masjid lah. Ya, tilam tebal-tebal. Itulah. Ya. Bukan suruh kita tidur waktu tikar. Ya. Tidak. Kita kena latih diri kita. Menjauhi kemewahan. Nampak? Macam sembahyang imam. Banyak masjid. Bubuh sampai 3-4 jadah. Imam tak boleh khusyuk. Tapak kaki kita tak kena bumi, dia tak dapat rasa khusyuk tu. Ya. Earth tu tak kena. Earth, bumi tu tak kena. Ya. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, dia tak pakai semua ni. Dia kena atas lantai, atas marble. Nampak? Masjid-masjid India, saya perhati tengok. Ya. Dia punya kapet dia semua pendek-pendek. Dia buka tangdai tu supaya kita dapat sujud di atas lantai marble. Itu Hanafi mazhab. Sebab dia nak, ni, dahi kita ni terbuka. Allah suruh buka dahi ni dia pasal ya. Kita tanya pasal apa buka dahi. Supaya dahi ni dapat mencecah lantai bumi secara langsung. Kita dapat earth daripada bumi tu. Tak ada earth. Apa nak sebut Earth tu. Earth ni akan menjadi menjanakan kekuatan akal kita. Menjana kekuatan akal fikir. Nampak tak? Baru kita dapat berfikir dengan lebih jauh. Itu tujuannya. Dah bubuh 2-3 helai, kapet dah ada sepasai. Bubuh pula lagi sejadah, bubuh 3 keping sejadah lagi. Ini menjadi ancaman. Maknanya tidak berikan apa-apa kesan kita sujud, tak rasai kenikmatan sujud itu kita tak akan rasa. Hilang sebahagian daripada khusyuk. Nampak? Ya, itu sebabnya. Kita kena faham lah. Pasal apa dahi itu dibuka? Tak tanya apa ni? Kenapa sujud dahi kena buka? Cuba tanya tengok itu. Kan baik. Kita akan dapat jawapan. Ya. Ada sebab. Ini kita pergi tutup lagi. Tak tutup lagi, kita tutup lain. Nampak? Dahi kita tak dapat mencecah bumi. Ya? Bumi itu. Ada sebab. Itu kena faham ya. Wallahu'alam. Sambung lagi insyaAllah. Tarikh dunia dan kaitannya dengan akhirat. Ini tajuk lah. Dalam kitab asal tak ada boleh. Tak ada tajuk ni. Ya. Syahdan dia kata. Murad dengan dunia dikendaki. Murad ni dikendaki dengan dunia di sini, segala harta dan segala yang ikut baginya seperti kemegahan, kesenangan, segala yang lazat, itu artinya dunia. Dunia asalnya dania. Satu benda yang hina. Dunia ni bukan nama bumi yang kita duduk sekarang ini, namanya al-ard. Bumi. Dunia itu adalah segala kelengkapan, kemudahan yang dah ada di atas al-ard, al-earth, orang putih kata, the planet of earth, kan? Di atas bumi ni, segala kenikmatan-kenikmatan, tanamannya, penternakannya, bahan-bahannya, bakunya, semuanya begitu lengkap di atas planet bumi. Ya, itu dia panggil dunia. Dan bukan nama bumi dunia ni. Ya, sifat bumi itu adalah di mana dia dibekal oleh Allah dengan segala kemudahan-kemudahan asas untuk keperluan manusia semata-mata. Sebab tu planet lain tak ada. Planet lain tak ada benda. Ya, walaupun Mars dia kata lebih kurang sama dengan bumi, tapi tidak ada kemudahan-kemudahan ini. Tak ada pertanian dalam tu. Tak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang lagi. The Mars kan. Ya. Bintang. Bumi ada. Sebab bumi ini untuk manusia. Allah jadikan khusus untuk manusia. Dia planet lain tak ada manusia. Jangan mencarilah. Sebab planet lain tidak bersifat dunia. Ya, dia hanya semata-mata bintang, planet saja. Tidak ada urusan-urusan yang melibatkan manusia. Sebab itu tidak dipanggil dunia. Dunia hanya ada pada bumi. Maka itu di bumi dia panggil dunia lah. Faham? Itu kata musannif yang kita nak faham ni. Jadi maknanya kata dia, bumi ni murad dengan dia barang yang antara langit dan bumi dan atau jumlah alam, setengah daripada beberapa faedah itu menjagakan kekejian kadar bumi dunia ini pada Allah Ta'ala. Artinya mengingatkan akan orang yang lain bagi kekurangan kadarnya pada Allah Ta'ala. Nilai dia. Dan bermula demikian itu kerana bahawasanya apabila melihat oleh umat akan mereka itu berpaling mereka itu pada dunia akan sebagai berpaling orang yang berakal daripada bangkai. Saya teringat dan terjaga oleh mereka itu bagi kejian kadarnya pada Allah Ta'ala. Nilai. Maka itu Nabi menjadi modul yang paling utama sekali, iaitu menjauhi dunia. Kerana dunia ini hanya sebagai tumpangan, mabit
Kalau kita kerja haji, dia panggil mabit, macam mabit di Mina, mabit Muzdalifah, ya, transit, ya, temporarily transit. Jadi dia bukan sebagai kekal, ya. Maknanya kita hanya duduk di situ sekadar mengambil bekal, membentuk bekal, proses bekal untuk kepentingan kita di dunia, dan kita menjadikan dia sebagai dana untuk akhirat. Ya, sedekah misalnya, itu sebagai dana akhirat. Infak sabilillah, dana akhirat. Ya, wakaf hadanah, yang kita wakafkan itu adalah menjadi aset kepada akhirat, dana akhirat. Ya, yang kita buat tadi ini bukan untuk kepentingan duniawi. Maka itu Nabi mengatakan, Nabi Allah Ibrahim sebut pada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Mi'raj, suruh anak umat kamu bercucuk tanam. Ya, Pak? Bumi ini tempat bertanam, bercucuk tanam. Kamu nak ketam dia di akhirat. Akhirat tempat ketamnya. Maknanya kita disuruh bawa kepada akhirat. Kalau tanaman-tanaman kita, soalnya petanam bijiran yang dimakan oleh manusia, dikenakan zakat, Pak. Ya. Hal lain daripada bijiran tak kena zakat. Pokok durian tak kena zakat. Pokok manggis tak kena zakat. Tapi hasil jualan manggis itu yang kena zakat. Nampak? Dia masuk kepada hasil perbelanjaan dan juga pendapatan. Tapi kalau bijiran macam kurma, macam padi, macam gandum, dia sendiri dikenakan zakat. Sebab dia makanan kita, makanan penting, makanan asasi bagi manusia. Maka tak dapat tidak, bila kita zakatkan dia, dapatlah nikmat akhirat tu, iaitu sawah padi kita. Sebab tu di akhirat nanti tidak ada lagi sawah padi. Ada orang masuk surga kerana sawah padi. Dia masuk surga kerana sawah padi. Kenapa? Ya, tiap-tiap kali bila menjadi padinya, dia akan keluar zakat dulu. Kemudian dia buat kenduri. Ya, jamu lagi. Pekerja-pekerja dia jamu lagi anak-anak karya kan. Kemudian yang lain tu baru dia jual. Ya. Maka hasilnya itu diberi sebagai ganjaran pahala di akhirat, besok dia dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi dia akan masuk surga kerana sawah padi, dia akan minta balik kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, bagi balik sawah padi aku. Kerana dialah. Tuhan kata tak boleh. Di akhirat tidak ada lagi. Kamu tak payah bersawah. Tapi kalau kamu teringin nak duduk melengung sebulan dalam sawah, aku boleh bagi jadi balik sawah tu, kamu duduk dalam sebulan dalam tu. Ada orang masuk pasal hanya semata-mata pada pokok durian. Hasil daripada durian itu dia bayar zakat. Hasil daripada durian itu dia sedekah infak, hantar pergi Gaza. Nampak contohnya. Ya. Maka besok dia masuk syurga kerana pokok durian. Dia akan minta kepada Allah balik, bagilah pokok durian dia balik. Aku nak duduklah barang setahun ke, ya, bagilah nilai masa setahun, aku nak duduk buah pokok durian. Kerana dia lah akan masuk syurga hari ini. Itu dah boleh, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Apa kita minta semua Tuhan bagi. Ya, itu dia. Itu maknanya sampai pekerjaan yang kita lakukan tadi ini, hasil mahsulnya dapat dinikmati di akhirat. Itu dia masuk dalam watawa sabil haq. Itu dia banyak ya, sambung. Kemudian kata musannif lagi ya, dan bersadarnya aku maka adalah ia memakai, dan kerana ini berpaling Nabi daripada dunia itu serta kuasa meluaskan dalamnya. Sedangkan Nabi tak halang sahabat dia sendiri 10 orang yang dijamin masuk syurga kan. Tuan-tuan faham ya? Muslimah, muslimin tahu kan? 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga kan? 10 orang ya. 10 orang tadi, 7 daripadanya adalah jutawan. Masya-Allah. Itu bukan dunia kata. 10 orang sahabat Nabi jamin daripada syurga, 7 daripadanya adalah jutawan. Masya-Allah. Jutawan masa tu bukan pakai saham ya. Dia orang kena kerja betul. Menjaga sungguh, nampak tak? Dapat hasil dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan perniagaan. Titik peluh dia betul-betul. Hari ni jutawan makan saham, betul tak? Ya. Naik saham, naiklah dia. Bukan buat kerja lah. Ya. Semua sandak atas saham, ya. Share, ya. Itu saja. Dulu tidak ada share ni, tidak ada. Saham-saham memang tak ada. Semua kena kerja betul. Macam mana tahap dia bekerja kuat, ya. Osman bin Affan, cukup banyak. Ladang-ladang kurma dia banyak. Khatam Quran,
2 minggu sekali. Nampak? Macam mana? Ya. Khatam Quran 2 minggu sekali. Kita setahun sekali pun payah nak khatam. Bukan ada ladang apa-apa. Nampak? Nah. Ada pun 4 kali 7. Kut-kut lah orang pagi itu pun kalau boleh masuk liang. Ya. 4 kali 7 tu yang duduk dah. Tunggu kita kan. Ya. Itu. Itu pun kalau orang hantar dengan izin. Kalau tak masuk dalam tu, tak ada tempat lah kita. Ya. Setahun sekali nak khatam Quran pun payah. Sayyidina Osman punya hebat sampai sekarang ada dia punya aset dia sampai sekarang. Account di bank dia, bank Saudi. Nama Osman Ibn Affan. Fresh account. Nampak tak? Bertambah-tambah bilion dia punya hasil ya daripada simpanan account daripada Sayyidina Osman 1500 tahun dulu sampai sekarang. Tapi dia begitu zuhud kepada Allah, wara', zuhud lah lebih daripada wara' lagi. Ya. Amalan dia punya banyak, tinggi, menghafal Quran sehingga Allah nak tunjuk kita sehingga dia mati pun dengan Quran. Nampak? Begitu kecintaan dia mati dengan amalan paling dekat dengan dia adalah baca Quran. Ya, cukup rajin baca Quran, seminggu, 2 minggu sekali khatam Quran. Kadang-kadang 2 kali khatam Quran dalam 2 minggu. Nampak tak? Tapi cukup sibuk. Punya sibuk urusan dia. Ini sebab dia orang jadi tahun. Yang mana jadi berat? Kita nak tuntut 2 saja. Hadirin hadirat. Ya. 2 perkara kita nak tuntut daripada Allah dunia ni. Dunia ni kita nak 2. Ya. Dan kita bergantung kepada satu. Yang pertama kita berhajat kepada keberkatan. Yang tu paling penting. Yang pertama kita cari apa? Dunia ni kita cari apa tuan-tuan? Cari berkat. Bukan cari kekayaan. Cari berkat. Nampak tak? Nak cari berkat kena ada 2 kekayaan. Kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa iaitu syukur dan sabar. Kena ada 2. Tak ada syukur dan sabar, kita tidak dapat merasai keberkatan. Nampak tak? Ya, syukur, mengenal nikmat, tahu nikmat dan tahu guna nikmat pada tempat. Itu artinya syukur. Sabar, kita kena bekerja keras, jauh daripada segala yang haram, jauh daripada segala yang mungkar, jauh daripada segala yang keji. Nampak tak? Itu sabar. 2 sifat inilah yang boleh mengimbau keberkatan. Kedua, minta redha. Ya Allah, bagi aku kaya. Tapi engkau kayakan aku dengan keredaan. Jangan kau kayakan aku dengan keharusan. Itu kita tak tahu. Kita minta Allah kayakan kita, kaya dengan keredaan. Engkau beri aku keafiatan, kesihatan dengan keredaan. Kadang Tuhan bagi sihat juga, tapi dia tak bagi redha, dia tak redha. Kacau kesihatan tu. Akan jadi mudarat, boleh lawan Tuhan balik. Nampaklah. Itu dia. Ya. Jadi minta apa-apa pun pada dunia ni kena kait dia. Pertama, nak cari keberkatan. Saya berniaga betul-betul lah, ya. Bukan cerita saya bagi contoh lah. Nanti kata ustaz pula. Dia bunyi saya kan. Orang yang berniaga tu sungguh-sungguh berniaga, ya. Konsep perniagaan itu semata-mata kerana untuk mengimbau keberkatan. Bukan nak jadi kaya. Nampak tak? Bukan nak jadi seorang peniaga yang berjaya lah. Ya. Yang berjaya ni siapa? Al-Quran sebut satu ya. Yang berjaya ni. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman tu berjaya. Nampak tak? Iman mana? Iman haqqan. Itu iman yang berjaya. Berjaya seorang mukmin itu kerana iman, bukan kerana perniagaan, bukan kerana harta, bukan kerana dunia. Jangan salah faham ya. Itu kita nak konsep Islami, ya. Itu kena faham dia. Ya, kita nak cari kekayaan apa? Kekayaan jiwa dulu. Ada kekayaan jiwa, baru ada kekayaan harta, baru ada kekayaan dunia. Kekayaan jiwa adalah syukur dan sabar. Orang yang banyak syukur, yang banyak bersabar, itulah sebenarnya orang yang kaya. Kaya jiwa. Bila sudah jiwa itu kaya, akan jadilah kekayaan dunia itu suatu yang penuh berkat. Bila berkat, maknanya Tuhan redha. Itu artinya Allah redha. 2 kita cari. Pertama berkat, kedua redha. Nampak tak? Dan kita beramal dengan Allah semua. Beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, segala amalan kita buat tadi ini, nak cari apa pula? Yang kita beramal sekarang ini, nak mencari maghfirah, pengampunan daripada Allah. Tak lebih. Pasal kita tak ada hak. Kita tidak ada apa-apa eligibility.
Dia banyak kita nak minta kepada Allah. Tidak ada hak apapun kita nak minta kepada Allah. Tidak ada hak. Semua Tuhan punya. Allah wujud nafsiah. Kalau kita mengaji sifat 20, dia sebut wujud tu nafsiah dulu. Semua Tuhan. Harta pun Allah punya, dunia pun Allah punya. Dia yang takbir sendiri, dia yang atur sendiri, yang dia buat sendiri. Tak ada pakai bantu, tidak ada pakai pembantu, tidak ada pakai alat, tidak ada pakai sokongan. Semata-mata dia qiyamuhu binafsihi hayyul qayyum. Itu dia. Nampak tak? Dia kena faham yang begitu. Jadi main bukan kita. Jadi itu kita maknanya kita faham. Kita cari dunia ni, sahabat Nabi yang kita kata kaya, 7 orang sahabat Nabi yang jutawan tadi ini, kerana mereka nak mencari keberkatan. Sebab tu dia kata orang baca surah ni masuk surga. Terpelihara barzak kubur ni. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pasal berkat lah. Baru masuk surga. Nampak? Kalau baca saja tak cari berkat, tak boleh. Kena carilah berkat tu. Tiap surah yang kita baca, setiap ayat kita baca tadi, dia mesti ada tadabbur. Tadabbur tu kena ada. Tak ada tadabbur, jadi apa dia? Ya. Ya. Dan lagi kita sendiri ada antara kita sendiri, ada surah juzuk Quran yang sendiri untuk kita. Setiap orang ni ada juzuk Quran sendiri. Ya. Dia punya juzuk sendiri. Setiap kita ni ada, ya. Tak sama juzuk. Ada orang juzuk, dia kena tumpuk pada juzuk sekian-sekian saja. Juzuk itulah akan membantu dia. Yang turun, wa nunazzilul Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, ya. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa, ubat. Ubat semua-semua lah. Ubat jiwa, ubat penyakit, nampak tak, ya? Ubat ketenangan, ubat ilmu. Itu Quran. Ya. Maka tu ulama tengok ni. Jadi kalau macam tu, takkan satu Quran pun. Ada juzuk-juzuk yang tertentu buat kita. Saya ada juzuk saya sendiri. Tuan ada juzuk tuan sendiri. Dia suruh tumpu kepada juzuk itulah. Quran kita baca semua. Tapi ada juzuk yang tertentu itu kita kena tumpukan. InsyaAllah kita akan selamat. Kita akan berjaya. Nampak dah? Kerana surah tu diturun untuk kita. Tiap-tiap orang ada surah dia sendiri. Ada juzuk dia sendiri. Ya. Itu kita kena cek balik lah. Ya. Kita tengok. Ya. Berpandu kepada tarikh beranak kita. Kita main tarikh beranak. Tak sama kan? Itu paling penting. Tarikh beranak. Ya. Itu paling ambil kira. Ya. Baik. Sambung sikit lagi. Yang kata musannif. Yang mana kita nak berhenti, ya. Baik. Yang dikata oleh Muslim ni ta'dil dunia kita baca wa adami ridahu biha darajazain li anbiya'ihi wa awliyaihi. Kita baca dah itu, ha. Kita baca banyak ke bawah ni. Dan bersabda ia aku hamba, ya, aku hamba makan sama setengah dengan perenggan kita baca tu muka surat 214. Bersabda ia aku hamba, ya. Kenapa? Dan kerana itu berpaling Nabi daripada dunia serta kuasa meluahkan dalamnya, maka adalah ia memakai kain yang bertampung. Nabi pakai kain bertampung, kain bulu, wool. Dan memakan ia akan makanan yang kurang-kurang, dan duduk ia di atas tanah dengan tiada lapik, dan makan ia di atas tanah. Itu dia. Ya. Nabi tak guna meja. Meja tak ada. Zaman Rasulullah tak ada meja. Lepas 400 tahun. Lepas 400, ya. After 400 years, ya, 400 tahun baru orang tahu makan pakai meja. Orang Islam pakai meja, pakai kerusi, pakai pinggan, pakai piring, pakai cawan, pakai sudu, pakai garpu. Lepas 400 tahun. Nah, sebelum tu tak pakai. Tak tahu nak guna garpu, tak tahu nak guna sudu, tak tahu nak guna pinggan, tak tahu nak guna cawan. Budaya tu kita ambil daripada Cina. Sebab tu Nabi suruh duduk ilmu sampai ke China. Kamu nak lebih jauh dunia kamu nak kenal jauh dunia kamu pergi ke China. Nampak? Maka tu tergegas Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tertanam dalam jiwa dia. Aku nak kena pergi China satu hari. Dia pergilah ke China. Nampak tak? Betul lah. Ya. Kita banyak bawa budaya-budaya Cina ke dunia seluruh. Dunia seluruhnya banyak mengambil daripada budaya Cina, ya. Makan minum, kita pakai pinggan, mangkuk, apa semua tu. Hatta orang barat sendiri pun. Bukan ada dalam budaya barat. Sudu garpu ni tak ada, ya. Tu, ya.
Dia kalau makan daging, dia potong daging, dengan daging dia tikam pisau, dia makan daging. Ini orang barat. Dia lebih sikit ya pada binatang. Tu ya. Binatang tak pakai pisau, tu ya. Datang Islam, ajak cara makan daging. Nabi makan daging tak pernah tunduk kepala. Dia angkat macam tu makan daging. Dia bawa daging mari ke mulut. Kita tu dia. Nampak? Sampai berlemuh muka-muka, sampai terantuk pinggan-pinggan. Punya merendah kan. Itu makan kita. Maknanya itulah cara Nabi SAW makan ya. Maknanya tidak begitu, tidak ahmak, tidak tamak, tidak alobah. Ya. Aku makan, maka aku seperti barang yang makan, kata Nabi. Dan bersabda, aku hamba, makan aku seperti barang makan hamba. Duduk aku seperti duduk hamba. Duduk ia di atas tikar, di atas kulit yang disamak. Dan terkadang tidur ia atas tikar daun tamar yang kasar-kasar, maka berbekas pada tubuhnya yang mulia, yakni pada lambungnya, dan masuk Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi SAW, dan ia berguling di atas tikar daun tamar. Nampak tak? Itu dia dah. Dan sasalnya telah berbekas pada lambungnya, bertelekan ia di atas bantal daripada kulit kambing. Bantal tu kulit kambing, dia bungkus, dia buat bungkus, tidur atas kulit kambing. Nabi ya, dengan sabut penuh pohon tamar. Dalam tu ada sabut tamar. Ya. Maka menangis Sayyidina Umar, sabdanya, apa yang menangis akan dikau ya Umar? Sambahnya, teringat aku akan Kisra, Raja Rom, Kaisar, yakni Raja Parsi, Raja Rom. Padahal mereka itu seteru Allah dan kain sutera. Nampak tak? Dia tidur atas setera. Sejuk. Engkau Rasulullah ada pilihannya daripada segala makhluk di atas tikar tamar. Ya. Sabda Nabi SAW, adakah padaku ini syak engkau? Apakah engkau syak satu pada diri aku? Ya Umar, tiadakah engkau redha bahawa adalah bagi mereka itu dunia, bagi kita akhirat? Dia kat dunia saja. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir, kan Nabi kata. Dunia ni adalah penjara orang-orang yang beriman, ya. Sedangkan syurga bagi orang-orang kafirin. Maka sembahnya bahkan, maka sabdanya, maka iaitu seperti demikian. Dan adalah Nabi SAW itu, lalu atasnya 2 bulan tiada nyala pelita dan rumahnya, dan tiada api bagi masak. 2 bulan rumah Nabi tak ada ayam, tak ada korma. 2 bulan. Nampak tak? Ya. Gaza tak jadi begitu lagi. Tak sampai lagi ya. Tidak. Nabi pernah 2 bulan tak ada apa rumah Nabi nak makan. Tak ada. Dan Nabi pun tak minta. Aisyah pun tak boleh minta. Tak boleh. Nabi tak izin, tak boleh. Dia orang bergantung kepada Nabi. Nabi tak buat makan, tak makan. Dia apa dia minum? Ya. Dia orang minum air sejuk. Minum air. Hari-hari minum air. Itu pun wujud ada air. Ya. Teringat pula kepada Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar Nabi Ismail ke lembah Faran Mekah tu. Ya. Hanya bagi bekal roti sikit dengan air untuk tahan 1 hari. Dia orang duduk situ 6 bulan. 6 bulan duduk, minum air hari-hari. Itu pujuk ada telaga Zam-Zam. 2 hari, lepas 2 hari, baru dapat telaga. 2 hari itu tak ada air nak minum. Itu yang dia naik ke Bukit Sapak Marwah. Dia cari air. Ya. 2 hari. Lepas tu, dapat telaga Zam-Zam. Tidak ada pokok, tidak ada pohon, tidak ada buah. Tak ada binatang apa nak makan. Tak reti pula nak makan lagi. Maka terpaksalah dia orang minum air. Anak-anak dengan mak. Anak minum susu mak. Mak minum air sejuk. Nampak air mineral lah. Air telaga. Daripada Zam-Zam tu kan. 100% mineral. Itu yang dia minum tu. Itu kita hari ni buat kerja haji. Kalau minum air Zam-Zam. Ya, kalau nak kenyang lah. Ya. Di Mekah tu tak payah fikir. Kita nak pergi makan. Gaduh-gaduh kot payah kot dah. Tapi jangan kata saya tak dapat makan. Tak apa. Jangan kata dulu tu. Tak boleh Tuhan tak beri makan ni. Jangan bercakap lah benda tu. Ya. Apa kita buat? Minum air Zam-Zam. Ambil Zam-Zam cakap. Allahumma ya Allah, Zam-Zam yang mulia. Ya. Minuman yang menghilangkan dahaga. Makanan yang mengenyangkan. Penawar bagi segala ubat. Bismillah, minum nama Allah. InsyaAllah. Itu doa Zam-Zam. Boleh tak? Ya. Kenyang lagu tu je lah. Badan tak kurih pun. Nah. Sehat pula lagi daripada penyakit. Pegang Zam-Zam tu, kena berdiri lah. Jangan duduk. Minum Zam-Zam kena berdiri. Adab dia. Ya, dia kena berdiri. Sebab Nabi buat macam tu. Ya, berdiri. Tapi kita tahu kita minum air kena duduk. Mengikut pakar-pakar perubatan, ya. Minum air kena duduk dia, jangan berdiri. Ya.
Tapi minyak zam-zam kena beri. Dia lain sikit. Itu beza zam-zam dengan yang biasa. Ya. Dia tidak bawa penyakit. Ya. Kita akan minum-minum tu, zam-zam tu, dia akan terus pergi ke otak dulu. Tu kelebihan zam-zam. Dia tak pergi ke perut, dia pergi ke otak dulu. Zam-zam, ya. Itu penting. Maknanya, jemaah haji patut zam-zam banyak. Bukan ayak muyah suhah ni kita tak mau. Ayak zam-zam tu minum banyak. Sebanyak boleh, ya. Ya. Sebut, Allahumma ya Allah, zam-zam yang mulia. Ya. Minuman yang menghilangkan dahaga Allah, ya. Makanan yang mengenyangkan, zam-zam tu makanan mengenyangkan, penawar bagi segala ubat. Minum. Bagi segala penyakit. Minum insya-Allah. Kita dapat tiga-tiga. Hilang dahaga, kenyang makanan, nampak tak? Jadi makanan. Ikut Siti Hajar lah. 6 bulan tu makanan dia lah. Nampak? Montel Nabi Ismail tu. Siti Hajar pun tak kurus. Nampak tak? Duk elok macam tu badan dia. Nampak tak? Ya. Nabi Ibrahim jumpa lepas 12 tahun tu macam tu lah. Tapi lepas 12 tahun dah ada makan lah. Lepas 6 bulan tu baru masuk satu kumpulan bangsa Arab daripada kumpulan Mamalik yang datang daripada, yang orang datang daripada Palestin. Ketika itu dia panggil Kanaan, ya. Dia orang singgah. Buka perkampungan, ya. Mamalik, Arab Mamalik dia singgah. Tu. Kemudian tu baru datang Jurhum. Jurhum datang kalahkan Mamalik. Jurhum ambil alih Adi yang ada Arab sampai sekarang ni. Ya. Itu dia lah. Yang duduk di Mekah tu. Di Madinah, Yaman. Di Madinah, Arab Yaman. Ya. Itulah insya-Allah kita akan sambung lah perkara ni akan datang, ya. Jadi kita akan ambil balik setengah 214. Tengah-tengah, ya. Yang kata tadi lepas daripada Umar menangis tu, Rasulullah pun jawab lah, ya. Tiadalah engkau rela bahawa ada bagi makan dunia dan bagi kita akhirat. Dekat tu lah, ya. Kita akan sambung. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.